Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan kita. Baik, pagi ini kita akan melihat sebuah hadis yang menyebutkan berkenaan dengan sifat takabur. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal adh-dhar fi surati rijal yaghshahumuz dhul min kulli makan yusaquna ila sijnin min jahannam yusamma bulas ta'aluhum narul anyar wa yusqawna min usarati ahli nar tinatal khabal. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah. Orang-orang golongan mutakabbirun, orang-orang yang menyombongkan diri akan dihimpun pada hari kiamat nanti, amsal az-zarri fi suratir rijal, iaitu ibarat seperti semut ataupun sesuatu yang sebesar zarah, yang sangat-sangat kecil lah. Zarri di sini dia ada beberapa makna lah, antaranya semut yang kecil, ataupun hari ini kita sebut sesuatu yang kecil itu sebagai zarah, seberat zarah. Jadi amsal az-zarri, seumpama semut yang kecil ataupun sesuatu yang sebesar zarah itu fi suratir rijal, dalam bentuk manusia. Yaushahumuzul min kulli makan, kehinaan akan menimpa mereka daripada setiap sudut. Yusaquna ila sijnin min jahannam, kemudian mereka akan diheret masuk ke dalam penjara di dalam neraka Jahannam, yusamma bulas, yang dinamakan sebagai bulas. Ta'aluhum narul anyar, api yang paling panas akan berada di atas mereka. Wa yusqawna min usarati ahli nar tinatal khabal, dan mereka akan meminum kekotoran yang keluar daripada ahli neraka, yang dinamakan sebagai tinatal khabal. Kotoran yang keluar, sama ada peluh mereka, nanah mereka, kekotoran, najis dan sebagainya, yang dinamakan sebagai tinatal khabal. Jadi ini akan diminum oleh orang-orang yang mutakabbirin, yang menyombongkan diri. Dalam hadis ini Nabi sebutkan berkenaan dengan balasan bagi golongan yang menyombongkan diri ketika di dunia dahulu.
golongan yang menyombongkan diri ketika di dunia, mereka merasakan diri mereka itu lebih lebih baik atau lebih hebat ataupun lebih besar jika dibandingkan dengan kebenaran ataupun dengan manusia yang lain, dan Allah akan membalas kesombongan mereka itu kalau ketika di dunia mereka merasakan diri mereka besar. Allah akan balas dengan sesuatu yang sesuai dengan kesombongan tersebut. Itu Allah akan datangkan, akan himpunkan mereka pada hari akhirat nanti dalam keadaan bentuknya sangat-sangat kecil, masih lagi berupa manusia, dan kemudian dia akan ditimpakan dengan kehinaan daripada setiap tempat, setiap sudut, dan kemudian dia akan diseret masuk ke dalam neraka, ke dalam penjara, dalam neraka jahanam, yang dinamakan sebagai bulas. Ada penjara yang khusus bagi golongan yang menyombongkan diri ini. Dan kemudian di atas mereka akan ada api yang paling panas yang membakar mereka, dan kemudian mereka akan diberikan minum dengan kekotoran yang keluar daripada para penghuni neraka yang dinamakan sebagai tin atau khabat. Baik. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi ataupun dalam begitu juga dalam Quran tentang golongan al-mutakabbirun, orang-orang yang menyombongkan diri. Di golongan yang menyombongkan diri ini dia ada beberapa golongan. Jadi ulama bahagikan menyombongkan diri ini, yang pertamanya menyombongkan diri daripada al-haq, daripada kebenaran. Kemudian yang keduanya menyombongkan diri anil khalqi, itu daripada makhluk Allah yang lain. Sebahagian ulama lagi membahagikan kepada tiga. Yang pertama, menyombongkan diri terhadap Allah. Yang kedua, menyombongkan diri terhadap Rasul. Ini sama seperti yang tadi, itu kedua-dua ni Allah dan juga Rasul itu adalah al-haq, adalah kebenaran. Dan kemudian ketiganya menyombongkan diri kepada makhluk yang lain. Kalau kita lihat Allah menyebutkan dalam surah 40 ayat 56, ini merujuk kepada golongan yang pertama, atau golongan yang menyombongkan diri kepada kebenaran ataupun kepada Allah dan juga Rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwas samiul basir. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang mereka membantah-bantah pada ayat-ayat Allah, bighairi sultanin atahum, dengan tanpa bukti yang sampai kepada mereka. Mereka menentang ayat-ayat Allah, membantah ayat-ayat Allah tanpa bukti, tanpa dalil. In fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi, tidak lain di dalam dada-dada mereka, hati-hati mereka adalah kibrun, itu kesombongan. Ma hum bibalighi, yang mereka tak sepatutnya, tak akan dapat untuk mencapainya. Mereka merasakan diri mereka lebih baik ataupun lebih utama daripada kebenaran yang sampai kepada mereka. Sedangkan yang sampai kepada mereka itu merupakan ayat-ayat Allah. Tetapi mereka merasakan diri mereka itu segala
perbuatan mereka, kata-kata mereka, apa yang mereka percaya, itu lebih baik daripada kebenaran. Itu kesombongan. Fasta'iz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ini golongan yang menyombongkan diri kepada kebenaran, kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah. Allah sebut lagi dalam surah 27 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Dan mereka ingkar, mereka menentang ayat-ayat Allah. Wastaiqanatha, sedangkan mereka dalam diri mereka yakin bahawa itu adalah kebenaran kerana telah ditunjukkan, disampaikan kebenaran kepada mereka dan ditunjuk pula bukti-bukti oleh para nabi dan para rasul dengan mukjizat dan sebagainya, dan mereka meyakini itu adalah kebenaran. Tapi disebabkan kesombongan yang ada dalam diri mereka, mereka enggan menerima kebenaran tersebut. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Jadi mereka menentang ayat-ayat Allah, menentang kebenaran itu secara zalim dan dengan sifat sombong dan juga angkuh, sedangkan mereka meyakini dalam diri mereka tentang kebenaran itu. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Maka lihatlah bagaimana keakibat bagi orang-orang yang melakukan kerosakan itu. Jadi golongan yang menyombongkan diri ini, bila disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, bukti-bukti yang jelas nyata tentang suatu perkara, bahkan mereka dalam diri mereka pun meyakini itu adalah kebenaran. Tapi mungkin disebabkan sebab-sebab yang tertentu, mereka menolak untuk menerima kebenaran tersebut. Jadi ini golongan yang menyombongkan diri kepada kebenaran ataupun menyombongkan diri kepada Allah dan juga kepada Rasul SAW. Jadi sebab itulah kalau kita lihat kata-kata imam-imam yang terdahulu, antaranya kata Al-Imam Asy-Syafi'i, "Idza sahhal hadis fahuwa mazhabi." Apabila sahih hanya suatu hadis itu, maka itu adalah pendapatku. Jadi mereka mengetahui tentang kebenaran, bahkan mereka menyuruh supaya para pengikut mereka mengikuti kebenaran tersebut. Tetapi sebahagian kalangan kaum muslimin, mungkin disebabkan sifat taksub kepada tokoh, taksub kepada kumpulan yang tertentu, jadi mereka enggan mengikuti kebenaran walaupun telah disampaikan kepada mereka bukti-bukti yang jelas tentang kebenaran tersebut daripada ayat-ayat Allah, juga daripada hadis-hadis Nabi yang sahih. Tapi disebabkan kesombongan itu, mereka menolak kebenaran. Dalam surah 40 ayat 60,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kamu semua kepadaku, nescaya aku akan perkenankan doa kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyombongkan diri daripada melakukan ibadah kepadaku. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam penuh dengan kehinaan. Jadi Allah sebutkan di sini berkenaan dengan golongan yang menyombongkan diri terhadap Allah, itu enggan untuk melaksanakan segala perintah Allah ke atas mereka. Terus ibadah itu merujuk kepada setiap perkara yang diperintahkan Allah, sama ada ibadah tersebut berupa perkataan, berupa perbuatan ataupun dalam hati dan sebagainya. Di golongan yang engkar, mereka menyombongkan diri dengan enggan mematuhi perintah-perintah Allah ke atas mereka. Dan balasan buat golongan yang menyombongkan diri ini, Allah sebut, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam penuh dengan kehinaan. Allah sebut secara umum di sini. Tapi kalau dalam hadis tadi, kita lihat Nabi menyebutkan berkenaan dengan bagaimana mereka dihina pada hari akhirat nanti dengan hinaan yang sesuai dengan kesombongan mereka ketika di dunia dahulu. Kemudian di samping Allah dengan dia tak ada apa? golongan yang menyombongkan diri terhadap Allah, Allah juga sebut tentang golongan yang menyombongkan diri terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah 4 ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka, mereka tidak beriman sehinggalah mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus hukuman, pemberi keputusan. Fima syajara bainahum, dalam setiap perkara yang timbul di antara mereka, setiap perselisihan yang timbul di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian mereka tidak merasakan di dalam hati mereka, diri mereka, perasaan berat ataupun tak suka dengan qadaita, dengan apa yang telah engkau putuskan itu. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusanmu dengan sebenar-benar penerimaan. Jadi Allah sebutkan tentang seseorang itu tidak dikira sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasul, sehinggalah mereka menjadikan Rasul itu sebagai pemutus, pemberi penetap kepada suatu keputusan, pemberi hukuman dalam setiap perkara yang timbul di antara mereka. Jadi kalau dulu ayat ini turun ketika Nabi masih hidup,
Di para sahabat, apabila mereka berselisih tentang suatu perkara, mereka segera bertemu dengan Nabi SAW. Dan bila Nabi telah memberikan keputusan baginda tentang perkara tersebut, maka mereka akan menerimanya dengan penuh kerelaan dan tak ada sifat yang buruk muncul di dalam diri mereka. Dan mereka menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan. Dan kita pada hari ini, dalam keadaan Nabi dah meninggalkan kita, tetapi Nabi meninggalkan Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Nabi sebut dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyhi. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana kamu takkan sesat selama-lamanya jika kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Dalam setiap perkara kaitan dengan agama, rujukan kita yang utama adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian barulah datangnya pendapat-pendapat ulama dan sebagainya. Jadi jelas telah ada ayat-ayat Allah, telah ada hadis-hadis Nabi tentang suatu perkara, maka kita perlu menerima yang itu dulu. Jika tak ada, barulah kita merujuk kepada pendapat-pendapat ulama dan sebagainya. Kemudian dalam satu lagi ayat, dalam surah 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Dan tidaklah patut bagi lelaki yang beriman dan bagi wanita yang beriman, iza qadallahu wa rasuluh, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, amran, suatu perkara, ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mereka ada pula pilihan yang lain di dalam perkara tersebut. Jika telah jelas ada perintah daripada Allah, hadis daripada Nabi SAW tentang suatu perkara, maka tak boleh ada pilihan yang lain selain daripada itu yang lebih baik daripada apa yang telah Allah dan juga Rasul tentukan. Wa may ya'sillah wa rasulah, dan siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka benar-benar dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Ya, Allah sebutkan berkenaan dengan kewajipan seorang yang beriman itu adalah mestilah dia sentiasa mengutamakan Allah dan juga Rasul dalam setiap perkara dan setiap urusan. Tak boleh untuk dia mendahulukan kata-kata manusia yang lain lebih daripada kata-kata Allah dan juga Rasul. Allah sebut dalam surah 49 ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kamu membelakangkan Allah dan juga Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini suatu perintah daripada Allah terhadap orang-orang beriman. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kamu mendahului di hadapan Allah dan juga Rasulnya. Ataupun janganlah kamu membelakangkan Allah dan juga Rasulnya dalam setiap perkara. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah itu Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebagai seorang yang beriman, yang paling utama untuk kita ikut adalah Allah dan juga Rasul. Tapi sebaliknya, sebahagian manusia, Allah nyatakan dalam surah 5 ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kamu semua, ikutlah apa yang Allah turunkan, ikutlah Al-Quran, wa ila ar-rasul, dan ikutlah apa yang Rasul sampaikan, sunnah ataupun hadis Nabi itu. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Kata mereka, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Cukuplah kami nak ikut segala kata-kata, segala perbuatan mak bapak kami dulu, datuk nenek kami dulu. Ini sudah cukup buat kami. Inilah yang terbaik buat kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Patutkah mereka mengikut nenek moyang mereka itu sedangkan mereka tidak mengetahui tentang kebenaran sedikit pun dan tidak juga mendapat petunjuk daripada Allah. Di sebahagian manusia Allah nyatakan mereka menyombongkan diri dengan menganggap apa yang mereka pegang, apa yang mereka percaya, yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka itu lebih baik daripada kebenaran yang datang daripada Allah dan juga Rasul. Lebih baik daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Ini contoh golongan yang menyombongkan diri kepada kebenaran. Dalam sebuah hadis, Nabi menyebutkan tentang golongan yang sombong kepada Allah dan juga Rasul ni, sebahagiannya Allah berikan balasan tu di dunia ni lagi. Haddatsani Iyas bin Salamah bin al-Aqwa' anna abahu haddatsahu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminik qala
la astati'u. Qala la lastata'ta. Ma mana'ahu illa al-kibru. Qala fama rafa'aha ila fihi. Daripada Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa, daripada bapanya, menyampaikan, katanya ada seorang lelaki yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Kemudian Nabi bersabda kepada lelaki tersebut, "Kul bi yaminik," makanlah dengan tangan kanan kamu. Qala la astati'. Kemudian katanya, aku tak mampu. Qala lastata'ta. Benarkah engkau tak mampu? Bukan, Nabi nyatakan lastata'ta, semoga engkau tak mampu untuk melakukannya. Disebabkan ketika Nabi perintahkan dia makan dengan tangan kanan tu, dia bukan benar-benar tak mampu, tetapi dia tak nak ikut perintah Nabi itu, sedangkan dia mampu. Tapi dia berdalih, berikan alasan dia tak mampu untuk makan dengan tangan kanan. Nabi menjawab, lastata'ta. Mudah-mudahan benar-benar kau tak mampu untuk makan dengan tangan kanan. Dengan tangan. Kemudian disebutkan lagi, ma mana'ahu illa al-kibru. Tiada yang menghalangnya untuk memakan dengan tangan kanan itu, melainkan disebabkan kesombongannya, keengganannya mengikut perintah daripada Rasul itu. Itulah kesombongan. Enggan mengikut perintah Allah dan juga Rasul. Qala fama rafa'aha ila fihi. Kemudian kata perawi hadis ni, maka selepas itu dia benar-benar tak mampu untuk menggunakan tangan kanannya, mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Walaupun sebelum itu dia mampu, tapi dia enggan, dia tipu Nabi, dia kata dia tak mampu. Tapi kemudiannya disebabkan kesombongannya itu, disebutkan oleh sahabat dalam hadis ni, selepas itu memang benar-benar Allah jadikan tangan kanan dia tu tak mampu untuk diangkat untuk menyuap makanan ke mulutnya. Ini balasan kepada golongan yang menyombongkan diri. Di dunia ni lagi Allah berikan kepada mereka. Jadi itu golongan yang pertama. Itu golongan yang menyombongkan diri kepada Allah, kepada Rasul, ataupun kepada kebenaran itu. Kemudian yang keduanya, golongan yang menyombongkan diri kepada manusia yang lain. Sama ada melalui kata-kata, perbuatan dan sebagainya. Allah sebutkan dalam surah 31 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tusa'ir haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min sawtik. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Wala tusa'ir haddaka linnas. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu kerana memandang rendah kepada manusia yang lain. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah, dia tidak sukakan setiap orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Waqsid fi masyik. Bersederhanalah di dalam berjalan. Waqdud min sautik. Dan rendahkanlah suaramu ketika bercakap. Inna ankaral aswat la sautul hamid. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai.
Jadi ini Allah sebutkan berkenaan dengan golongan yang kedua, itu golongan yang menyombongkan diri terhadap manusia yang lain. Iaitu bila mereka berbicara dengan manusia, mereka mengucapkan kata-kata yang buruk, yang merendah-rendahkan orang yang lain. Kemudian kata-kata yang mengangkat, memuji diri mereka. Mereka juga memalingkan wajah mereka kerana memandang rendah kepada orang yang lain. Dan mereka berjalan dengan penuh kesombongan. Dalam surah 17 ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini penuh dengan kesombongan. Innaka lan takhriqal arda, sesungguhnya engkau sesekali tak akan dapat untuk menembusi bumi ini. Walan tablughal jibala tula, dan engkau tak akan dapat menyamai ketinggian gunung ganang. Jadi tak ada sebab pun manusia itu nak sombong, sama ada kepada Allah, kepada kebenaran, ataupun sombong kepada manusia yang lain. Kerana hebat macam mana sekalipun, kesemua itu merupakan kurniaan daripada Allah untuk Allah uji manusia ni. Ada yang Allah berikan dengan jawatan yang tinggi, Allah berikan dengan harta yang banyak, Allah berikan kelebihan-kelebihan yang tertentu yang tak ada pada orang yang lain. Dan disebabkan kelebihan yang ada pada diri mereka, mereka memandang rendah orang yang lain. Dan golongan yang menyombongkan diri ini tak ke mana pun Allah nyatakan, lan takhriqal arda, sombong macam mana sekalipun mereka tak akan dapat untuk menembusi bumi ini. Bahkan bila mereka mati nanti, mereka akan ditanam masuk di dalam bumi itu. Jadi kuburnya akan dikorek oleh orang yang lain. Dia ketika itu tak boleh buat apa-apa melainkan hanya menerima apa yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Dan kemudian setinggi mana kesombongan itu pun tetap tak akan dapat untuk menyamai ketinggian gunung ganang. Yang mana gunung ganang itu jika dibandingkan dari segi fizikalnya lebih hebat Allah ciptakan dibandingkan dengan manusia ni. Tapi bila mana Allah perintahkan, Allah nyatakan dalam Quran berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Tak kala Nabi Musa meminta untuk melihat Allah, ketika Allah berkehendak untuk menampakkan zatnya tu, maka hancur gunung ganang. Itu gunung ganang pun hancur kerana takutkan Allah. Tapi manusia ni yang menyombongkan diri kepada Allah, kepada Rasul, kepada kebenaran, kepada manusia yang lain, jadi mereka tak takutkan Allah. Sedangkan hebat macam mana sekalipun, mereka tak boleh lebih hebat, tak boleh jadi lebih hebat daripada bumi ini ataupun daripada gunung ganang itu. Kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Setiap perkara yang demikian itu, ia adalah suatu perkara yang buruk, yang jahat, yang dibenci di sisi Tuhanmu. Sifat sombong itu suatu perkara yang dibenci oleh Allah. Sama ada sombong kepada kebenaran ataupun sombong kepada sesama manusia. Dalam sebuah hadis,
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul muslim 'alal muslim haramun maluhu wa irduhu wa damuhu. Hasbu mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Daripada Abu Hurairah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, kullul muslim 'alal muslim haramun. Setiap muslim itu terhadap muslim yang lain ada perkara-perkara yang diharamkan ataupun yang satu perkara yang mulia yang perlu untuk dia pelihara. Maluhu iaitu hartanya, wa irduhu dan kehormatannya, wa damuhu dan darahnya. Jadi ini perkara-perkara yang haram bagi muslim yang lain untuk mencemarinya ataupun mencabulinya, mengambilnya dengan tanpa hak, iaitu hartanya, kehormatannya dan darahnya. Kemudian Nabi sebutkan lagi dalam hadis ni, hasbu mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikenali sebagai seorang yang jahat apabila dia yahqira ni membenci ataupun meremehkan, memandang rendah saudara muslimnya yang lain. Ini pesanan Nabi kepada kita semua supaya kita ni jangan memandang rendah, jangan meremehkan saudara muslim kita yang lain. Walaupun mungkin berbeza dari segi kedudukannya dengan kita, ataupun yang mungkin yang serba kekurangan, tapi kita dilarang memandang rendah kepada saudara muslim kita yang lain. Kerana itu merupakan suatu sifat yang dibenci Allah. Sifat sombong, menyombongkan diri yang sangat-sangat dibenci Allah. Bahkan yang termasuk dalam dosa yang besar di sisi Allah. Kerana kalau kita lihat berkenaan dengan ancaman-ancaman daripada Allah dan juga Rasul berkenaan dengan golongan yang menyombongkan diri ini, Allah ancam dengan ancaman yang berat. Dan kemudian dalam sebuah lagi hadis yang lain, Nabi sebutkan berkenaan dengan sifat yang berlawanan dengan sifat takabur ataupun menyombongkan diri ini. An Iyad bin Himar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha awha ilayya an tawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafqara ahadun ala ahadin. Daripada Iyad bin Himar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, innallaha auha ilai, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, an tawadhu, supaya kamu semua sentiasa bersikap rendah diri antara sesama kamu. An tawadhu, tawadhu ni dia satu fi'il yang mana ia melibatkan dua pihak atau banyak pihak. Maksudnya setiap manusia ni yang beriman kepada Allah dan juga Rasul, mestilah sentiasa masing-masing perlu ada sifat ni, iaitu tawadhu, saling merendahkan diri di antara satu sama lain. Hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, supaya seseorang itu tidak menindas seorang yang lain, tidak melampaui batas ke atas seorang yang lain, tidak menyakitinya. Wala yafkhara ahadun ala ahadin, dan supaya seseorang itu tidak membangga-banggakan dirinya ke atas orang yang lain. Dalam satu lagi hadis,
An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Daripada Abi Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, ma naqasat sadaqatun min mal. Harta itu tak akan berkurangan disebabkan sedekah. Di setiap sedekah, infak yang kita keluarkan pada jalan Allah, ia tidak akan menyebabkan kita ni menjadi miskin. Harta tak akan berkurangan, bahkan Allah akan tambahkan lagi. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Dan seorang yang memaafkan orang yang lain, seorang yang bersifat pemaaf, Allah tak akan menambahkan kepadanya melainkan kemuliaan. Ini kadang-kadang mungkin seorang itu ego, susah untuk dia mohon maaf, ataupun susah untuk dia memaafkan kesalahan orang lain kepada dirinya. Sedangkan Allah nyatakan kalau dia bersifat pemaaf, maka itu akan menyebabkan Allah memuliakan dirinya. Kemudian yang ketiga adalah hadis ini, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tiada seseorang yang bersifat tawadhu', yang merendahkan diri, tidak bersifat sombong, lillahi, kerana Allah, illa rafa'ahullah, melainkan Allah akan mengangkat kedudukannya. Berbeza dengan orang yang sombong, dia merasakan dirinya besar, dia merasakan dirinya tinggi. Sedangkan dia di sisi Allah adalah golongan yang rendah kedudukannya, yang hina di sisi Allah. Tapi sebaliknya golongan yang tawadhu', jika kerana Allah dilakukan, maka Allah sendiri akan meninggikan kedudukannya di sisi Allah. Walaupun mungkin di sisi manusia dia dipandang rendah, dipandang hina dan sebagainya, tetapi di sisi Allah, golongan yang bersifat tawadhu' ini, Allah akan meningkatkan, mengangkat kedudukannya di sisi. Allah juga menyebutkan bahawasanya apa yang Allah pandang pada manusia itu bukanlah apa yang dia ada, tapi sebaliknya ketakwaan yang ada di dalam dirinya. Allah sebut dalam surah 49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami telah menjadikan kamu semua berpuak-puak, berkabilah-kabilah, supaya kamu semua saling kenal mengenali. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Di sini Allah sebutkan apa yang membezakan manusia itu di sisi Allah bukanlah apa yang mereka ada, pangkat mereka, kekayaan mereka, kedudukan mereka, ataupun mungkin disebabkan
warna kulit mereka ke. Itu semua di sisi Allah tak ada apa-apa, sama aja semua. Allah melihat kepada ketakwaan yang ada pada diri seorang itu. Kalau seorang yang di sisi manusia dia dipandang tinggi disebabkan mungkin jawatannya, kekayaannya, tapi dia bukanlah seorang yang bertakwa di sisi Allah, maka dialah orang yang hina sebenarnya. Tapi sebaliknya, orang yang mungkin kulitnya hitam, seorang yang miskin, seorang yang dipandang hina di mata manusia, tetapi kerana ketakwaannya itu, maka dialah orang yang paling mulia di sisi Allah. Oleh sebab itu Allah melarang sifat takabur ataupun sombong itu di antara sesama manusia. Dalam sebuah lagi hadis, an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga seseorang yang di dalam dirinya, dalam hatinya itu ada seberat zarah daripada sifat takabur. Kemudian seorang lelaki bertanya, innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Sesungguhnya seseorang itu tentu dia suka untuk pakaiannya baik, pakaiannya elok dan kasutnya ataupun sandalnya elok. Kemudian Nabi menjawab, qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan dia sukakan kepada keindahan, kecantikan. Dan Nabi sebut berkenaan dengan kibr, takabur ataupun sombong itu bukanlah merujuk kepada seorang yang berpakaian dengan pakaian yang baik ataupun yang elok. Kerana tak ada larangan pun dalam perkara tersebut asalkan tak disertai dengan sifat sombong itu. Tetapi sebenarnya kesombongan itu Nabi sebut al-kibru batarul haq. Sombong itu, takabur itu adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Jadi ini yang kita kata tadi, sifat takabur atau menyombongkan diri itu ada dua. Yang pertama, menyombongkan diri kepada kebenaran, kepada Allah, kepada Rasul. Yang pertama. Yang keduanya, menyombongkan diri kepada manusia yang lain. Nabi sebut di sini meremehkan manusia yang lain. Siapa yang ada sifat yang sombong ini, dia tak akan dapat masuk ke dalam syurga. Jadi ulama hadis bila mereka membaca hadis ni, jadi mereka tak masuk ke dalam syurga tu, dia ada beberapa makna lah. Jadi yang pertamanya, tak masuk ke dalam syurga itu jika sombong itu melibatkan sombong dengan Allah, itu menolak kebenaran. Golongan yang sombong dengan Allah, yang menolak kebenaran, enggan mengikut kebenaran itu, sampai kepada tahap kafir, kepada tahap musyrik, maka ini golongan yang tak akan dapat masuk ke dalam syurga. Itu makna yang pertama. Yang keduanya, kalau sifat sombong itu tak sampai kepada kafir, tak sampai kepada menolak kebenaran itu,
tak sampai kepada tahap mensyirikkan Allah, maka mereka ni masih ada harapan untuk dapat masuk ke dalam syurga. Contohnya sombong terhadap manusia yang lain, ia dosa yang besar di sisi Allah. Cuma tak sampai kepada tahap mensyirikkan Allah. Maka ini golongan yang dia dilambatkan masuk ke dalam syurga. Walaupun mungkin dia dapat masuk, tapi disebabkan sifat sombong dia tu ditunda daripada masuk ke dalam syurga. Dia tak dapat masuk ke dalam syurga bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, yang awal masuk ke dalam syurga. Tapi sebaliknya disebabkan dosanya yang banyak dan sifat sombongnya itu, maka dia lewat masuk ke dalam syurga, dimasukkan ke dalam neraka dahulu, diseksa, diazab dan sebagainya. Kemudian disebabkan masih lagi ada keimanan dalam dirinya, maka dia berpeluang masuk ke dalam syurga. Kemudian ketiganya, makna hadis ini adalah golongan yang dimasukkan ke dalam syurga itu Allah akan hapuskan segala bentuk perasaan yang buruk dalam diri mereka. Jadi para penghuni syurga tak akan ada sifat takabur, sifat cemburu, sifat dengki dan sebagainya, kerana Allah telah mencabut kesemua sifat-sifat yang buruk dalam diri mereka. Tapi hadis ini dia menekankan berkenaan dengan besarnya sifat takabur itu, keburukannya itu besar, keburukannya di sisi Allah, sehingga Nabi menyatakan tak akan dapat masuk ke dalam syurga, walaupun bagi orang yang dalam diri mereka ada seberat zarah daripada sifat takabur. Itu khususnya takabur yang merujuk kepada menolak kebenaran itu. Baik, jadi pagi ini kita lihat sebuah hadis berkenaan dengan golongan yang takabur, yang menyombongkan diri, yang mana mereka ini Nabi nyatakan disebabkan sifat takabur mereka itu, sama ada takabur yang menolak kebenaran, takabur kepada Allah dan juga Rasul, menolak kebenaran, ataupun golongan yang kedua, takabur sombong dengan manusia yang lain. Jadi mereka ini akan dihimpunkan nanti pada hari kiamat dalam bentuk sekecil semut ataupun sekecil zarah manusia, tapi masih lagi dalam bentuk manusia, dan kemudian mereka akan ditimpa dengan kehinaan daripada setiap sudut, dan kemudian mereka akan diseret masuk ke dalam sebuah penjara yang khusus untuk mereka dalam neraka Jahanam, dinamakan sebagai bulas, dan kemudian akan diletakkan api yang paling panas berada di atas mereka, dan mereka akan diberikan minum daripada segala kekotoran yang keluar daripada para penghuni neraka. Kotoran peluhnya, nanahnya, najisnya dan sebagainya, yang dinamakan sebagai tinatal abad. Jadi ini menunjukkan bahawasanya buruknya balasan atau besarnya sifat takabur itu di sisi Allah, dari segi dosanya itu. Walaupun mungkin manusia menganggapnya sebagai perkara yang kecil, tapi di sisi Allah, apabila suatu perkara itu disertai dengan ancaman yang keras daripada Allah, maka ia menunjukkan bahawasanya ia adalah dosa-dosa yang besar di sisi Allah. Antaranya termasuklah dosa menyombongkan diri ini. Baik. Jadi insya-Allah sekat dulu untuk pagi ini. Jadi kita akan sambung lagi berkenaan dengan takabur ni, itu berkenaan dengan punca kepada takabur dan juga kesan kepada golongan yang bersifat takabur ini. Kita akan lihat nanti dalam kelas akan datang insya-Allah. Baik. Jadi sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan? Ustaz nak tanya sikit ni tentang hadis yang terakhir. Ustaz kata tidak akan masuk syurga jika ada satu biji zarah sifat takabur. Yang dimaksudkan sifat takabur ni yang mensyirikkan Allah ke? Atau takabur biasa-biasa lah, yang sombong, menang rendah terhadap orang lain gitu. Allah alam. Sebab timbal daripada yang kemudian Ustaz cakap orang yang sombong, jika ada sikit iman,
sebiji zarah pun kan masih boleh masuk syurga. Yang ini sehingga tak mensyirikkan Allah. Begitu ke? Begitu ke? Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi nyatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. Tidak masuk syurga orang yang dalam dirinya ada seberat zarah daripada sifat takabur. Jadi berkenaan dengan hadis ni, dia ada beberapa pendapat di kalangan ulama hadis. Yang pertamanya, takabur yang disebutkan di sini yang tak dapat masuk syurga ni merujuk kepada golongan yang takabur kepada Allah dan juga Rasul. Iaitu golongan yang menolak kebenaran sampai kepada tahap engkar, kafir, musyrik kepada Allah. Jadi ini golongan yang tak akan dapat masuk ke dalam syurga. Kemudian bagi golongan yang dia Muslim, dia beriman kepada Allah, tetapi dia ni ada sifat takabur dengan manusia yang lain. Ini masih ada peluang untuk dapat masuk ke dalam syurga. Kerana banyak hadis yang lain Allah sebutkan berkenaan dengan kaum muslimin yang banyak dosanya, tapi kemudiannya diselamatkan, dimasukkan ke dalam syurga. Jadi bagi golongan yang takabur kepada manusia itu dosa yang besar di sisi Allah, cuma mereka ni masih ada peluang untuk diberikan kemaafan selagi mana tak sampai kepada kafir dan juga musyrik kepada Allah. Cumanya akan diazab dalam neraka lah, seperti yang disebut dalam hadis yang utama tadi, bagaimana mereka dihimpunkan dalam keadaan kecil, diberikan kehinaan, dimasukkan dalam penjara, dibakar dengan api yang paling panas, kemudian diberikan minum dengan kotoran para penghuni neraka. Mereka dapat masuk tetapi ditunda masuk, lambat masuk ke dalam syurga bagi golongan yang tak sampai kepada kafir ataupun musyrik itu. Jazakallah khair. Iya. Okey, baik. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi setakat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada ayat-ayat Allah tadi dan daripada hadis-hadis yang kita lihat ini berkenaan dengan sifat takabur yang merupakan suatu sifat yang buruk, yang diancam Allah dan juga Rasul dengan ancaman yang keras. Sama ada golongan yang takabur kepada kebenaran, menolak kebenaran, ataupun golongan yang takabur kepada dengan sesama manusia yang lain. Jadi mudah-mudahan Allah pelihara kita semua ni daripada ada sifat takabur ni. Sebaliknya Allah gantikan dengan sifat tawadhu', yang mana Allah Nabi sebutkan dalam hadis tadi, golongan yang bersifat tawadhu' Allah akan mengangkat kedudukannya di sisi Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi dalam kelas akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum.